Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Para pendengar Malam Mistik, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datang daripada karya R.S. Suzy. Kisah sambungan Deringan Rindu 2. Mari kita sama-sama mendengar kisah ini. Setelah hampir 6 bulan dirawat di Hospital Pakar Sakit Jiwa atau mental, Batrisya dibenarkan keluar ward dan dijaga oleh jururawat peribadi khas dengan seorang doktor pakar psikiatrik yang disediakan oleh pihak keluarganya di rumah. Keadaan kesihatan Batrisya belum pulih sepenuhnya. Dia masih dihantui gangguan-gangguan deringan telefon atau penampakan kelibat arwah si suami pada waktu-waktu tertentu. Namun demikian, persetujuan pihak hospital untuk menyetujui permintaan ahli keluarganya untuk membawa Batrisya pulang dan menerima rawatan di rumah dilaksanakan oleh budi bicara seorang doktor yang telah merawat dan mengawasi Batrisya selama dia berada di ward. Dr. Daniel, seorang doktor muda yang masih bujang dan tampan. Bahkan ketika dia baru mula berkhidmat di hospital tersebut, topik membawang jururawat, doktor wanita maupun staf-staf bahagian lainnya adalah mengenai Dr. Daniel yang tersangat hot. Dr. Daniel telah menawarkan khidmatnya untuk teruskan merawat dan mengawasi Batrisya di rumah bersama salah seorang jururawat yang dilantik membantunya di hospital itu. Dr. Daniel bukan dari keluarga yang sembarang. Bapanya adalah seorang ustaz dan juga imam di kampung halamannya. Ibunya adalah seorang guru mengaji. Dr. Daniel adalah anak tunggal dan dibesarkan dengan ajaran agama yang sempurna mula dari asasnya. Rutin harian Batrisya yang bermula seawal jam 6 pagi dibantu oleh pembantu rumahnya atau bibi yang telah lama berkhidmat dengan keluarga Batrisya serta seorang jururawat peribadi dari Hospital Pakar Sakit Jiwa. Batrisya dikejut bangun dari tidur untuk bersihkan diri lalu menunaikan solat fardu subuh bersama kedua-dua mereka. Setelah itu, mereka akan memberi Batrisya sarapan pagi yang bernutrisi dan berkhasiat. Kemudian, Batrisya akan dibawa bersiar-siar di laman rumah mewahnya yang berhias flora dan fauna. Kadang-kala, ada aktiviti permainan atau hiburan, hiburan, contohnya bermain bola, badminton atau menari zumba. Semua aktiviti yang telah dijadualkan oleh Dr. Daniel adalah satu kegiatan agar Batrisya terhibur dan melupakan tragedi tragis yang telah menjadi kesan mengakibatkan gangguan mental dan juga emosinya. Dr. Daniel akan sampai ke rumah Batrisya pada jam lebih kurang 10 pagi dan dia akan mulakan sesi rawatan bersama Batrisya sehingga jam 10 malam. Selama 12 jam berada bersama pesakitnya. Dr. Daniel akan menjalani pelbagai topik sesi kaunseling dengan pelbagai cara. Ada dengan komunikasi verbal, ada yang dilakukan cara teori dan ada juga yang harus berdepan dengan orang ramai di tempat awam.
Bagi mengembalikan semangat dan keyakinan Batrisya, Dr. Daniel lebih kerap membawanya keluar dan menghabiskan masa di tempat-tempat awam. Namun, mimpi-mimpi ngeri dan menakutkan akan menghantui Batrisya apabila matanya dilelapkan agar lena ke alam mimpi. Batrisya akan didatangi arwah suaminya, arwah putrinya dan makhluk yang rupanya sangat menakutkan. Batrisya akan terjaga dari tidur lalu meracau-racau seakan kerasukan, terjerit-jerit dan berlari tidak tentu arah seluruh rumah. Pada satu malam, apabila Dr. Daniel sudah berangkat pulang meninggalkan Batrisya bersama jururawat serta bibik seperti biasa, Batrisya tampak begitu lena. Mungkin disebabkan keletihan menjalani sesi rawatan luar rumah bersama Dr. Daniel dini hari tadi. Dr. Daniel telah meluangkan masa bersama Batrisya bermain ice skating di salah satu pusat membeli belah di bandaraya. Batrisya nampak ceria dan terhibur. Gelak ketawa yang sudah lama tenggelam detik hitam dilaluinya terselah memaparkan kegembiraan yang tak terkata. Malam itu, keadaan cuaca agak buruk. Bumi dibasahi hujan serta angin meniup kencang dan deruan suara angin merindingkan telah mengganggu tidur Batrisya. Jam loceng digital di meja sisi katil menunjukkan pukul 1.35 pagi. Batrisya tersentak dari tidur lenanya. Dek bunyi dentuman ganas guruh diikuti kilat sambar menyambar. Lalu turun dari katil menuju ke tandas bilik utamanya itu. Semasa Batrisya sedang di dalam tandas, Saya Ai datang. Ai rindu you saya. Mari saya. Tiba-tiba suara menyeramkan menyapa telinga Batrisya. Suara itu datang dari luar tandas, datang dari bilik tidurnya. Seluruh badan Batrisya terasa seram sejuk dan menggeletar ketakutan. Batrisya tutup kedua-dua telinga dengan tangannya. Pergi! Jangan ganggu aku! Kau dah mati! Dah mati! Batrisya berteriakan dan teresak-esak menangis. Batrisya duduk di lantai mozaik tandas sambil menutup telinga dan matanya. Pintu tandas diketuk. Saya buka pintu saya. Buka. Batrisya seakan-akan dirasuk. Dia bangun dan menuju ke muka pintu, lalu membuka pintu tandas. Batrisya seperti dipukau dengan suara yang memanggilnya. Dia berjalan keluar dari biliknya, menghala ke anak tangga. Bibi yang kebetulan mahu ke dapur untuk minum air terlihat perangai aneh Batrisya. Langkah demi langkah, mata terbeliak pandang ke hadapan. Batrisya menuju ke pintu utama rumahnya. Bibi masih memanggil-manggilnya,
Tetapi tetap tidak dihindar Patricia. Pintu dengan tiba-tiba terbuka. Angin sejuk bertiup kencang masuk ke dalam perut rumah. Bibi terus berlari ke bilik jururawat peribadinya, Patricia, iaitu Sally. Sally! Sally! Sel! Aduh, buka pintunya sih. Neng Patricia tuh, lagi apain tuh? Kedua-duanya bergegas ke arah pintu utama di mana Patricia berada. Alangkah terkejut apabila melihat Patricia berada di posisi yang luar akal manusia. Badannya bengkok ke belakang, kaki dan tangannya di lantai. Lalu Patricia merangkak pantas ke muka dinding. Sally menelefon Dr. Daniel. Assalamualaikum. Doktor, tolong datang sini. Patricia. Baik. Saya akan datang segera. Dr. Daniel tahu ada yang tidak kena. Kebetulan pula, ayah dan ibu Dr. Daniel baru 2 hari tiba dari kampung dan berada di rumahnya. Daniel, ayah ikut. Dr. Daniel mengangguk. Dia tahu bapanya merasakan sesuatu akan dihadapi Dr. Daniel dan pastinya ia tidak cukup dengan tenaga kekuatan seorang saja. Setibanya di rumah Patricia, pintu terbuka luas. Hujan lebat membasahi bumi dan petir sabung menyabung. Bodoh! Kenapa kau datang? Bangsat! Kau balik! Balik! Kedepong! Pintu terhempas, tutup rapat, seolah-olah tidak membenarkan Dr. Daniel dan bapanya masuk ke dalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dr. Daniel membaca surah-surah sambil bapanya berzikir dengan tasbih diperbuat dari kayu cendana berbau harum dihadiahkan oleh seorang imam dari tanah suci Mekah. Dr. Daniel membuka pintu itu dan melangkah masuk ke dalam ruang tamu rumah yang tunggang langgang berselerakan. Di sudut ruangan membaca rumah itu, Patricia tersenyum. Doktor, nak ajak saya keluar jalan-jalan ke? Suara manja menegur Dr. Daniel. Keluar kau dari tubuh wanita itu! Dia bukan milik kau! Tegas dan keras amaran untuk jin yang merasuki Patricia diberi Dr. Daniel. Setelah beberapa usaha gandingan Dr. Daniel dan bapanya, Patricia rebah. Tidak sedarkan diri, dibantu Sally dan Bibi ke biliknya. Patricia perlu rehat yang secukupnya agar stabil fizikal dan emosinya. Dr. Daniel duduk di ruang tamu bersama bapanya, lalu Dr. Daniel memulakan perbualan. Ayah, saya kesiankan dengan Patricia. Saya ingin membantunya sehingga pulih. Saya mengerti tidak berapa elok jika bukan muhrim bersentuhan atau terlampau rapat. Tapi Patricia pesakit saya yang perlu pengawasan 24 jam ya. Daniel, ayah faham. Apa yang elok, teruskan Daniel. Ayah dan ibu sentiasa ada bersama Daniel hingga nyawa kami terpisah dari jasad ini, Daniel. Dr. Daniel membuat keputusan melamar Patricia menjadi isterinya yang sah. Cinta mula berputik setelah mahligai dibina. Mereka berkenalan hati budi masing-masing sekaligus menjalani rawatan kesihatan Patricia sehingga ianya pulih seperti sedia kala.
Makhluk jin yang menuntut janji telah dihapuskan dan dipagar seluruh rumah dengan pendinding ayat suci Al-Quran. Syukur Alhamdulillah. Sesungguhnya, ajal, jodoh dan rezeki datang darinya. Maha Pencipta, 7 petala langit dan 7 petala bumi. Allahu Rabbi. Sekian. Terima kasih, Brother Fai. Peace. No.